Oke, salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Perlukah UMNO keluar daripada Pakatan Harapan? Setelah mereka menang di dalam PRN Johor, ini membuktikan bahwa UMNO memang kuat sekarang ini. Betul lah kata Khairi Jamaluddin. Kenapa perlu tukar kalau sedang mendahului? Betul. Sekarang terbukti Barisan Nasional UMNO memang sedang dalam puncak kegemilangan semula, comeback. Jadi karena itu ramailah dua kata bagi pendapat bahwa UMNO sekarang bolehlah untuk berfikir kedudukan mereka. Kerana mereka semakin kuat. Jadi kerana itu timbullah persoalan seterusnya. Adakah terjadi lagi langkah Sheraton 3.0? Adakah terjadi langkah Sheraton 3.0? Ataukah kita akan melihat adanya agenda tersembunyi selepas ini? Tidak mustahil selepas ini ada komplot yang akan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kekuatan UMNO sudah terbukti. Dan pastinya parti-parti lain kalau dipujuk dan diberikan penerangan serta diyakinkan bahawa UMNO berada dalam trek yang baru, dalam satu kekuasaan yang baru, era yang baru. Kalau mereka dapat diberikan keyakinan, tidak mustahil bahawa akan ada komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah UMNO akan keluar daripada kerajaan dan membuat satu konspirasi komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar? Bagi saya, perkara ini boleh berlaku. Tetapi pada masa yang sama, pada pendapat saya, ia mungkin juga tidak akan dilaksanakan sekarang. Sebab sudah alang-alang, orang bilang alang-alang. Tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa lama lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tidak berapa lama lagi kita akan ada PRU yang seterusnya, Jadi alang-alang daripada rosak segala-gala kerana cubaan, konspirasi dan sebagainya. Lebih baik bersabar, tunggu sehingga pilihan raya umum, dan waktu itulah buktikan bahawa UMNO memang kuat dan boleh menjadi kerajaan Malaysia semula. Jadi lebih baik berfikir, ambillah keputusan yang logik, yang bukan ikut nafsu untuk semata-mata dapat kuasa. Jangan sampai macam lah ada orang tu, kita udah cukup nombor, balik-balik dah cukup nombor, tapi tak cukup pun. Sampai sekarang belum cukup nombor. Sampai sekarang belum cukup nombor. Ya. Jadi ya ada kemungkinan untuk komplot itu biasalah dalam politik, itu perkara biasa dan tidak mustahil boleh berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya berharap semoga perkara itu tidak berlaku. Saya berharap supaya semua pemimpin politik Malaysia berfikiran terbuka, berfikiran tenang, sabar. Ya, sabar. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke, selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan. Saya sekarang sedang bercuti di tempat yang sangat cantik. Macam luar negara. Ya, tempatnya memang cantik lah. Oke. So terbukti bahwa kepimpinan Un Hafiz di Johor sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya siapa lebih bagus sebenarnya sekarang? Persoalan sekarang ialah siapa yang lebih bagus, Zahid atau Un Hafiz? Patutkah dengan kemenangan besar begini, ini mencerminkan bahawa Un Hafiz memang
sangat-sangat mempunyai kuasa yang besar di dalam UMNO. Jadi patutkah On Hafiz ambil alih lah UMNO? Pecat saja Zahid, gulingkan saja Zahid, tukar saja Zahid dengan On Hafiz. Patutkah begitu? Andai patut, Anda boleh komen. Kalau tidak patut pun boleh komen. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dan apa yang sepatutnya berlaku kepada UMNO? Sebab kalau ini berterusan, ini satu yang sangat bagus untuk UMNO, untuk terus dapat mengekalkan momentum begini, sangat bagus bagi UMNO. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, UMNO seolah-olah ada puak-puak lah, berpuak-puak. Jadi bagi saya, kalau dikatakan bahwa si On Hafiz dia lebih layak untuk mengemudi UMNO sekarang ini, ada juga kebenarannya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kebenarannya juga. Karena dengan adanya 40 kerusi, 47 kerusi kalau tidak silap. Oke, kita kata saja 45 kerusi lah. Maksudnya ada 45 kerusi UMNO semua menyokong kepimpinan On Hafiz. Dan bayangkan, itu boleh mencerminkan betapa perlunya pemimpin macam On Hafiz di dalam UMNO. Betapa perlunya pemimpin macam On Hafiz di dalam UMNO. Manakala Zahid Hamidi pula, ramai orang duk kata dia ini sekarang sudah jadi talam bermuka-muka. Sekejap macam penyokong UMNO, sekejap macam jadi orang suruhan Datuk Seri Anwar, macam begitulah andaian-andaian dia. Saya sekarang di Hilton Garden Inn. Memang cantik lah tempatnya. Jadi ada juga logik kalau kita kata Zahid Hamidi mengambil alih, Zahid Hamidi ditukarkan dengan On Hafiz. Ya. Ada juga logik dia. Dan bagi saya itu satu perkara yang tidak mustahil boleh. Tidak mustahil boleh berlaku. Dan itu satu perkara yang sangat-sangat relevan boleh berlaku. Kita tahu sekarang ini apapun boleh berlaku di dalam politik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan persoalan itu. Sila tinggalkan komen apa pendapat tuan-tuan dan puan terhadap persoalan saya itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang di dalam PRN Negeri Johor. Menang besar bergaya. Sungguh amat memalukan Pakatan Harapan yang kalah teruk. Oke, so apa yang saya mau katakan pada sekarang ini? Sebelum itu saya berada di Hilton Garden Inn. Tempat ini macam di Bali, geng, macam di Bali. Oke, so selalunya bila kalah saja pilihan raya, mesti adalah yang memaksa untuk letak jawatan lah, itulah. Mesti ada yang cakap lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan lah, kerana tidak dapat membantu untuk menang lah, begitu. Pasti ada selepas ini yang tiba-tiba muncul mempersoalkan pula adakah Pakatan Harapan ini masih lagi relevan kerana kekalahan yang teruk begini sehingga ianya patut untuk dibubar lah, macam-macam lah, begitulah macam-macam. Tapi bagi saya, kalaupun kekalahan ini di Johor berlaku, Pakatan Harapan tidak perlu dibubar pertama. Sebab kalau Pakatan Harapan dibubar, tidak ada lagi lah pembangkang yang kuat di Johor kan. Lagipun sangat perlu juga untuk pembangkang. Jangan sampai macam ada satu negeri itu tidak ada pembangkang,
susah juga kalau tidak ada pembangkang. Kedua, teman-teman dan perempuan, kekalahan di Johor tidak menunjukkan keadaan sebenar di dalam Pakatan Harapan. Sebab yang kita tahu memang di Johor itu adalah tempat bermulanya lahirnya UMNO. Jadi itu tempat memang sokol kubu kuat lah, kubu kuat. Apapun macam mana pun guring, macam mana pun alasan, apapun alasan, satu perkara yang kena terima ialah Pakatan Harapan memang betul-betul kalah teruk. Tanpa dijangka sampai begini teruk Pakatan Harapan kalah. Tanpa dijangka sampai begini Pakatan Harapan kalah. Jadi kerana itu Pakatan Harapan perlu untuk memikirkan semula apa yang sebab kenapa mereka kalah teruk. Sedangkan ramai juga yang menganggap bakal ada kejutan. Tapi nampaknya tidak ada kejutan langsung, dan kejutan yang paling kejutan ialah mereka kalah teruk. Jadi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu letak jawatan. Kerana dia masih lagi berada dengan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, dan dia masih lagi ketua untuk masih lagi perlu. Tinggalkan pendapat anda, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu untuk letak jawatan? Adakah anda setuju atau tidak? Adakah anda, apa komen anda? Mungkin ada komen yang lain, sila tinggalkan komen anda. Oke, so apa sajalah komen saja. Bye.